Buletin 1.30 27 Disember, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Antara tajuk utama, Presiden JMM direman 4 hari. Juga aktiviti gunung berapi Anak Krakatau meningkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Magistrate Klang hari ini membenarkan perintah tahanan reman terhadap Presiden Pertubuhan Jaringan Melayu Malaysia, Dato' Azwadin Hamzah selama 4 hari bermula hari ini. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan oleh Magistrate Nik Nur Amalina Mat Zaidan kira-kira jam 10.15 pagi tadi. Ia bagi membolehkan polis menjalankan siasatan lanjut dijalankan terhadap beliau berhubung kenyataan provokasi dalam Perhimpunan Aman Keadilan untuk Muadib dan desakan pecat P. Watamuti petang Selasa lalu. Siasatan Dato' Azwadin dibuat mengikut Seksyen 506 Kanun Kesesaan kerana melakukan ugutan jenayah. Dia yang berkemeja biru tiba di mahkamah kira-kira jam 9.10 pagi tadi. Bagaimanapun ketika turun dari truk polis, dia hampir tersungkur akibat tersadung kerana tahanan yang berkongsi gari dengannya berjalan terlalu laju. Sementara itu, peguam beliau, Dato' Imran Tamrin, ketika ditemui pemberita di perkarangan mahkamah berkata, Azwadin ditahan di lokap berpusat Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam. Kemarin, Dato' Azwadin dikatakan mengeluarkan kenyataan akan menyerang Balai Polis Klang jika pihak yang menyebabkan kematian Muhammad Adib Muhammad Kasim tidak ditangkap. Tindakan itu menimbulkan perasaan tidak senang penganjuran Perhimpunan Aman itu, Gerakan Masyarakat Malaysia GERAS, yang kecewa dengan kenyataan provokasi. Siasatan polis berhubung kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim menemukan dapatan tertentu yang hanya boleh didedahkan di mahkamah. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, melalui rakaman percakapan saksi, lakonan semula dan hasil bedah siasat dilakukan forensik patologi menemukan dapatan tertentu mengenai punca kematian Allahyarham. Tambahnya, beliau sudah dimaklumkan oleh polis mengenai perkembangan siasatan kes kematian Adib yang kini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Menurut Tan Sri Muhyiddin lagi, Peguam Negara juga sudah memaklumkan bahawa beliau selaku pendakwa raya akan menjalankan kuasanya di bawah Seksyen 339-1 Kanun Tata Cara Jenayah. Peguam Negara akan mengarahkan magistrate untuk membuat siasatan ekuis bagi menentukan sebab kematian Allahyarham. Pendakwa raya akan memohon kepada mahkamah supaya ditetapkan tarikh pendengaran dengan segera dan akan membantu magistrate terbabit dalam menjalankan ekuis berkenaan. Dalam prosedur ekuis itu, magistrate akan mempunyai kuasa luas di bawah Seksyen 328 Kanun Tata Cara Jenayah yang memberi erti sebab kematian termasuk mempertimbangkan bagaimana Allahyarham menemui ajalnya dan sama ada kematiannya disebabkan atau dipercepatkan oleh apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang menyalahi undang-undang dilakukan oleh orang lain. Satu mayat rentung ditemui dalam sebuah kereta yang musnah dijilat api di Taman Jasper Jaya Seremban malam tadi. Lebih mengejutkan apabila tiada sesiapa tahu ada mayat sehinggalah pasukan bomba dan penyelamat selesai melakukan kerja pemadaman. Bomba terima panggilan lebih kurang 21.49 dan sampai lokasi 22.1 minit lah. Setiba di lokasi kejadian, kebakaran lebih kurang kebakaran sebuah kereta melibatkan hampir 100% lah. Selesai buat pemadaman, didapati terdapat seorang mangsa di tempat duduk pemandu lah. Menurut Faizal, pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran itu pada jam 9.49 malam dan tiba di lokasi 12 minit kemudian. Katanya kereta yang dipercayai jenis Nissan Sentra itu diletakkan di bahu jalan. Identiti mangsa yang rentung masih belum diketahui.
Kes ini diletakkan di bawah siasatan pihak polis. Mayat turut dihantar ke Hospital Tunku Jaafar Seremban untuk bedah siasat. Unit forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat turut dilihat berada di lokasi kejadian dipercayai bagi mencari punca kebakaran itu. Operasi pencarian lelaki dikuatiri lemas ketika mandi manda bersama keluarga di air terjun Burmese Pool di Bukit Larut, Taiping, Perak diteruskan pagi tadi. Kata saksi semasa kejadian, mangsa Justin Michael berada di atas ketul batu sebelum tiba-tiba dihanyutkan kepala air deras. Menurut Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Taiping, Rafael Hairul Richard, mereka dimaklumkan mengenai kejadian itu pada kira-kira jam 3.30 petang semalam. Dan sejak itu, pelbagai usaha terus dilakukan bagi mencari mangsa. Kawasan pencarian turut diperluas meliputi jarak sejauh 3 km dari lokasi kejadian. Berikutan keadaan air yang terlalu deras, bomba turut menggunakan teknik surface searching. Menurut salah seorang ahli keluarga mangsa, sebelum kejadian itu mereka telah naik untuk makan. Namun mangsa 24 tahun tiba-tiba secara bersendirian turun semula dan dilihat berada di atas sebuah batu di tengah-tengah sungai. Masa itu tak hujan. Tak hujan? Gelap, atas saja dia. Memang kita mandi punya time tak hujan, air bersih. Tiba-tiba jadi ni macam. Akui Kardashian, sebelum kejadian itu mereka ada diingatkan oleh orang ramai mengenai kejadian kepala air di kawasan itu. Bersua kembali, kebimbangan kekurangan bekalan petrol dan diesel menjelang bulan harapan perlu ditangani secara menyeluruh oleh kerajaan. Justru itu, satu perbincangan segera perlu diadakan antara kerajaan, syarikat pembekal minyak dan pengusaha stesen minyak bagi mengelak risiko bekalan petrol dan diesel kering menjelang 1 Januari 2019. Itu cadangan ekoran tindakan sesetengah pengusaha stesen minyak yang enggan menambah stok ekoran keputusan kerajaan menetapkan harga komoditi berkenaan secara mingguan. Kami pengguna sekiranya diapungkan agak macam tidak adil kepada pengguna, yang mana sebelumnya harga minyak tinggi dan kemudian diturunkan ataupun diturunkan lepas dinaikkan, tapi pengusaha stesen minyak sebenarnya yang lebih mengaut keuntungan. Wakil Industri Bahan Api dan Industri Automotif juga diseru membincangkan mekanisme sesuai bagi mewujudkan situasi menang-menang untuk semua pihak terbabit, khususnya pengguna. Tapi saya rasa kalau harga mingguan tu kurang inilah, kalau sebulan sekali ke ataupun macam tu tak apalah. Kalau beban lah kalau macam tu, maknanya kalau kita nak dapatkan minyak pun tak boleh, macam mana? Macam mana nak bergerakkan kita? Pengguna juga bimbang mungkin akan berlaku penjualan panik di luar kawalan dengan harga lebih tinggi ketika keadaan terdesak. Macam mana rasanya? Tapi kalau disedut minyak tu, per pagi kita nak pergi masalah jugalah tu. Jadi macam mana nak buat tak tahulah. Itu terpulang pada dia orang lah kan. Semalam, Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Bumiputera Malaysia memberi amaran bahawa pengguna bakal berdepan masalah mendapatkan petrol dan diesel apabila semua tangki penyimpanan di stesen minyak dijangka kering menjelang awal tahun depan. Ia berikutan kemungkinan ada pengusaha stesen minyak enggan menambah simpanan dalam tangki menjelang penghujung bulan ini kerana terpaksa membeli pada harga yang mahal. Namun terpaksa menjual pada kadar lebih murah apabila kaedah apungan harga bahan api secara mingguan dikuat kuasa 1 Januari depan. Ini berita yang baru diterima. Kerajaan mengumumkan tiada kenaikan tol pada tahun hadapan di seluruh negara. Ekoran keputusan Jemaah Menteri yang bersetuju untuk membekukan sebarang kenaikan bagi semua kelas kenderaan di 21 lebuh raya di seluruh negara. Menteri Keuangan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan berkata, keputusan itu satu penambahbaikan terhadap belanjawan 2019 yang hanya membekukan tol di lebuh raya dalam bandar sahaja. Pembekuan kenaikan kadar tol secara komprehensif di seluruh negara itu termasuk pembekuan kadar tol bagi bas di 8 lebuh raya berasingan serta pemansuhan tol motosikal di Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah serta di lebuh raya laluan kedua di Johor. Keputusan itu melibatkan kos yang akan dikeluarkan kerajaan berjumlah 994.43 juta ringgit. Keputusan berkenaan adalah sebahagian daripada usaha bagi memenuhi janji manifesto Pakatan Harapan lalu.
Asalkan rajin dan bijak merebut peluang, pasti memberikan pulangan lumayan. Itu gambaran buat pesawah di Sungai Batu Pahat, Kanga Perlis yang rata-rata mereka selain mengerjakan sawah padi, ada yang mengusahakan harum manis sebagai tongkat kelangsungan hidup. Seorang pesawah Muhammad Zulkifli Yahya, 46 tahun berkata, asalkan jadi duit, mereka akan buat apa sahaja. Jelasnya sementara menunggu pendapatan daripada hasil padi yang hanya dapat diraih antara 4 ke 6 bulan sekali, dia beralih kepada penjagaan pokok harum manis yang diusahakan di belakang rumah. Menurut Zulkifli, sungguh pun hanya memiliki 5 pokok sahaja tetapi sudah 2 kali hasilnya diraih dengan pelangan kira-kira RM500 sepokok bagi setiap musim. Bendang-bendang ni banyak ditanam harum manis dan saya pun ada rakan-rakan yang telah tanam harum manis ajak buat bendang ni, berhenti bendang tanam harum manis sebab kos yang tinggi, hasil tak lumayan. Begitupun sebagai warga petani, Zulkifli tetap mahu terus mengusahakan tanah sawah yang diwarisi bapanya sebagai pendapatan utama. Bukan sahaja Zulkifli, seorang lagi pesawah, Mat Rosaat, 59 tahun juga mengusahakan ladang harum manis sejak kira-kira 10 tahun lalu. Katanya hasil penjualan harum manis memberikan pendapatan tambahan di samping meringankan beban kos sara hidup dia sekeluarga. Dia yang sudah 30 tahun mengusahakan padi berkata pendapatan pesawah kini semakin merosot. Dan walaupun terdapat peningkatan harga padi, tetapi pemutuan padi yang terlalu tinggi hingga 27% membebankan mereka. Justru katanya rugi jika tanah yang subur dibiarkan lalang dan rumput merimbun tanpa apa-apa faedah. Tu macam kami di sini Batu Pahat, cara dia kami tanam harum manis lah. Cara alternatif yang kedua tu dapat hasil sikit lah. Lepas tu dah macam harum manis, dia tak ada orang tengah. Jadi kos apa bajak pun dah tak ada harum manis. Sekali tanam dapat hasil apa semua, dia tak ada kos apa. Lepas tu potongan pun tak ada. Macam kita jual harum manis RM20 sekilo. Dia tak ada jumlah potongan apa. Bulat-bulat kita terima RM20 sekilo. Kata mereka, kerajaan perlu membantu warga petani dengan memerangi orang tengah yang hanya mengaut untung atas angin ketika urusan jual beli padi. Lebih dari itu, mereka berharap kerajaan dapat menghasilkan racun berteknologi baru yang mampu mencegah serangan penyakit 3 serangkai seperti padi angin, hawa daun dan serangan ulat, kulat mahupun serangga yang boleh menjejaskan hasil kutipan padi. Difahamkan terdapat kira-kira 100 hektar sawah padi di seluruh kawasan Sungai Batu Pahat dan dikabarkan juga hampir separuh daripada pesawah di kawasan itu mengusahakan harum manis sebagai pendapatan sampingan. Laporan Detik Niaga, Proton Holdings Berhad menjalinkan kerjasama dengan UEM Adginta Berhad untuk menguruskan dan melaksanakan inisiatif kecekapan tenaga kontrak prestasi tenaga EPC dalam tempoh 7 tahun. EPC berkenaan akan dilaksanakan di Pusat Kecemerlangan Proton COE di Taman Industri SAM UEP Shah Alam dan Kilang Pengeluaran Kereta di Tanjung Malib. Menurut kenyataan bersama oleh Proton dan UEM Adginta, EPC terbabit akan meningkatkan kecekapan tenaga, membolehkan Proton mengurangkan sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah penggunaan tenaga di COE Proton dan 10% daripada jumlah penggunaan tenaga di Kilang Tanjung Malib. Ini bermakna penurunan sebanyak 4,800 kg pelepasan gas rumah hijau setahun dan penjimatan tidak kurang daripada RM3 juta setahun. Sebagai tambahan kepada faktor persekitaran, insentif ini juga dijangka dapat mengurangkan kos operasi keseluruhan Proton dengan peningkatan jam operasi sekaligus meningkatkan jumlah pengeluaran kereta dijangka bermula tahun depan. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB menerusi anak syarikat milik penuhnya CIDB E-Construct Services dan Berhad CIDBEC akan mengubal pelan tindakan revolusi industri keempat 4.0 bagi industri pembinaan menjelang Januari 2020. Ketua Pegawai Eksekutif CIDBEC, Rafizan Ahmad berkata, pelan tindakan itu bertujuan menyediakan arah tuju yang jelas untuk pihak industri berkaitan dengan industri 4.0 membabitkan modal maklumat bangunan BIM. Dalam satu kenyataan, Rafizan berkata jawatan kuasa khas telah dibentuk terdiri daripada pelbagai ahli daripada bidang berkaitan, antaranya Kumpulan Industri Kerajaan Malaysia untuk Teknologi Tinggi MIC, Institut Arkitek Malaysia PAM dan Institut Jurutera Malaysia IEM. Jawatan kuasa ini akan mengkaji status sektor pembinaan Malaysia dibandingkan dengan negara yang telah melaksanakannya termasuk United Kingdom, Perancis, Brazil dan Mexico.
Rafizan berkata penggunaan BIM boleh menjimatkan kira-kira 15 hingga 20% dalam peningkatan perancangan dan reka bentuk, bergantung kepada reka bentuk dan pembinaan projek. Laporan luar negara. Aktiviti di Gunung Berapi Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda terus meningkat. Menurut Jurucakap Agensi Pengurusan Bencana Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, status Anak Krakatau dinaikkan dari tahap 2 kepada tahap ketiga. Berikutan itu, zon berbahaya diperluaskan dari 2 ke 5 km. Penduduk dilarang melakukan aktiviti di dalam lingkaran 5 km dari puncak kawah Gunung Anak Krakatau. Amaran itu berkuat kuasa pada jam 6 pagi tadi. Gunung berapi berkenaan kembali aktif dan memasuki fasa letusan bermula Julai lalu. Amaran tsunami yang dikeluarkan pihak berkuasa Indonesia susulan berlakunya gegaran di Gunung Anak Krakatau membuatkan penduduk di wilayah Pandeglang mengambil langkah berjaga-jaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Bagi mendapatkan perincian lanjut, kita terus bersama wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki di sana. Fahmi, bagaimana situasi terkini selepas ancaman tsunami susulan itu? Ya, terima kasih rakan setugas di Sri Pentas. Saya kini berada di Kampung Karang Mengkuk di wilayah Pandeglang, Indonesia ini. Dan kalau kita boleh melihat di sekitar kawasan ini, kawasan yang teruk terjejas akibat tsunami yang berlaku tempoh hari, dan kerja-kerja pembersihan sedang dilakukan oleh beberapa pihak, antaranya agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan dari Indonesia itu sendiri. Dan apa yang boleh saya kongsikan hari ini, sekitar jam 8 hingga 9 pagi tadi cuaca agak hujan yang menyebabkan kemungkinan berlakunya banjir, dan di kawasan Tanjung Labuhan juga telah berlakunya banjir dan menyebabkan laluan untuk keluar dan masuk menjadi sukar ke kawasan Tanjung Lesung ini. Dan saya boleh kongsikan juga apa yang diberitakan oleh media-media Indonesia apabila Ketua Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, Dwi Korita Karnawati berkata pihaknya sedang memantau semua aktiviti gegaran di anak Gunung Krakatau, terutama ketika cuaca yang melampau dan ombak besar dilaporkan di kawasan itu. Keadaan cuaca itu juga boleh mengakibatkan runtuhan pada bahagian gunung berapi sekaligus meluncur masuk ke dalam laut dan menyebabkan berlakunya tsunami. Malah beliau menyatakan kebimbangan bahawa keadaan hujan lebat di kawasan itu diramal hingga beberapa hari boleh menyumbang kepada kejadian tanah runtuh, dan ini sememangnya membimbangkan penduduk-penduduk di sekitar kawasan ataupun wilayah Pandeglang ini. Berkaitan potensi berlakunya insiden tanah runtuh dasar laut dan tsunami itu, beliau meminta orang ramai supaya menjauhi dan berhati-hati daripada menghampiri kawasan pantai antara jarak 500 meter hingga 1 kilometer. Sementara itu, kerajaan Indonesia telah mengarahkan satu siasatan lanjut dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian tsunami yang berlaku pada 22 Disember lalu. Dan ketika ini saya akan meneruskan perjalanan untuk ke kawasan yang lebih hujung di wilayah Pandeglang ini untuk melihat sendiri bagaimana kemusnahan yang berlaku di kawasan tersebut. Saya rasa ini sahaja dulu perkembangan saya dari Pandeglang, Indonesia ini. Hamdi Fahmi Muhammad Zaki bersama juru kamera Muhammad Soleh Ahmad Kamal. Kita kembali dulu bersama rakan setugas di Sri Pentas. Laporan tadi mengakhiri Buletin 1.30. Ikuti Buletin TV3 di platform YouTube dan media sosial kami. Sebelum berpisah, saksikan kegigihan dan keberanian juruteknik di China melakukan penyambungan wayar elektrik pada ketinggian 380 meter. Dengan itu saya Fatin Hamid Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.